الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam bermunaqasyah dengan soalan-soalan yang dikemukakan oleh para muhibbin kita, insya-Allah. Soalan pertama, jika seorang isteri dalam iddah setelah kematian suaminya, dibolehkan tak mengiringi jenazah suaminya ke kubur? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang perempuan yang dalam keadaan iddah kematian suami wajib berihdad selama 4 bulan 10 hari. Seperti mana iddahnya 4 bulan 10 hari, dalam 4 bulan 10 hari perempuan ni tak boleh dalam keadaan iddah, dia tidak boleh dipinang, tidak boleh lebih-lebih lagi makna dalam proses 4 bulan 10 hari ialah proses untuk menyucikan, mengosongkan rahim daripada yang bersangkutan dengan suami yang terdahulu. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari ini juga yang disebut dengan iddah, wajib dia berihdad. Ihdad maknanya perempuan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib menanggalkan semua barangan-barangan perhiasan di dia dan tidak boleh berwangi-wangian dalam tempoh ni. Demikian juga tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah. Terkecuali kalau dia perlu keluar rumah untuk cari rezeki, pun pergi kerja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi cari rezeki. Kalau nak beli barang boleh beli, lepas tu balik di rumah balik. 4 bulan 10 hari mana pun tak boleh pergi. Ini wajib berihdad. Orang perempuan yang kematian suami, orang perempuan yang kematian suami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang perempuan yang kematian suami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib berihdad selama 4 bulan 10 hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipanggil tempoh beriddah dan tempoh berihdad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa buat amalan yang boleh diamalkan untuk menguatkan semangat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adik saya baru diuji dengan kematian suaminya dalam kemalangan. Sekarang mengandung dan mempunyai anak kecil 3 tahun. Satu amalan saya nak bagi ni, amalan yang diamalkan untuk mengubat penyakit dalaman, penyakit luaran dan juga mental. Iaitu tuan-tuan amalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iaitu 2 ayat yang terakhir dalam surah Taubah. Bacakan ayat ini nak tidur malam 11 kali. Kalau nak tidur malam tu pukul 11, baca pukul 11. Nak tidur malam pukul 10, baca pukul 10. Dia yang terakhir sekali kita baca selepas kita baca yang lain-lain. Jadi sebelum kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, bacakan ayat ini, insya-Allah dia menguatkan semangat dan dia menyihatkan tubuh badan dan menyihatkan rohani kita, insya-Allah. Kelebihan dia, siapa-siapa yang ada penyakit dalaman, Allah buat keluar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan pula perkara baru dalam diri dia. Kalau bahasanya orang dalam bahasa komputer ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam bahasa komputer iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dibuang virus, dimasukkan, di-download dengan program baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Soal tentang kekasih saya diganggu oleh mantan dia, sedangkan mantan dia dah nak kahwin. Tiba-tiba pula kasih saya nak minta putus batalkan semua perancangan melamar, dan dalam Ogos ni aku tak pernah kasar atau kalih dengan dia. Sekarang dia cerita orang nak kahwin, orang tak mau ni. Allahumma salli. Kita nak ke orang tak mau kita. Nak juga kah? Orang tak mau kita. Kita nak ke orang juga kah? Tak usah lah. Cukup lah. Cukup orang tak mau sudah lah. Senang lah jawabannya tu. Pasal hati ni Tuhan pegang. Hati Tuhan pegang. Meledak kita, berkenan tak ada dah. Lepas tu tak mau. Berarti Tuhan tak mau tu. Tak sesuai dengan kita tu. Orang nak kahwin ni, dia sunat sembahyang, sunat istikharah. Bila nak kahwin. Bila nak kahwin, sembahyang istikharah. Minta Allah pilih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita solat istikharah, minta Allah pilih lah tu. Dia berubah hati tak mau kita. Terus kita tersaduk duk pulun anak jugalah. Tak sesuai dah kalau nikah itu pun. Jadi nikah ni, berkahwin ni, nak kita terima dia terima kita. Kalau kita nak juga dalam keadaan dia tak mahu kita, esok menolak pernikahan. Terus nasihat saya, ikut Tuhan. So dia ikut kemahuan diri. Allah tetap tu elok lah. Kalau dia nak kita, dia tak mahu lah, cukup lah. Tak payah. Bukan kira kekasih tak kekasih. Kira bukan kekasih, dia tak mahu lah. Betul tak?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya mempunyai seorang isteri dan seorang anak perempuan berumur 3 tahun. Ibu kepada isteri saya membenci isteri saya disebabkan isteri saya tidak mempunyai pekerjaan yang baik, tidak standing dengan adik-beradik yang lain. Ibu beliau telah menghalau isteri saya dan telah membawa isteri saya duduk bersama mak saya. Dulunya saya tinggal bersama ibu mentua saya disebabkan ibu isteri saya melihat kehidupan saya bertiga hidup susah, serba kekurangan. Beliau seolah-olah tidak mempedulikan lagi tentang anaknya, penyerahan. Tak faham soalan. Saya mempunyai seorang isteri dan seorang anak perempuan 3 tahun. Ibu pada isteri saya, ibu mak dia lah, membenci isteri saya disebabkan isteri saya tidak mempunyai pekerjaan yang baik, tidak standing dengan adik-beradik yang lain. Ibu beliau telah menghalau isteri saya dan saya telah membawa isteri saya duduk bersama mak saya. Dulunya saya tinggal bersama ibu mentua saya disebabkan ibu isteri saya melihat kehidupan saya bertiga hidup susah, serba kekurangan. Beliau seolah tidak mempedulikan lagi tentang anaknya. Dia dengan mak ni tak boleh krisis. Dengan mak tak boleh krisis. Jadi di pihak, kalau dengan mak ni, di pihak dia buat macam mana pun redha je. Redha je. Lepas tu kita main hajat hari-hari minta Allah buka hati dia. Hati kita ni duduk di tangan Allah. Hati kita ni duduk di tangan Allah. Tak usah pedulilah masalah mak suka ke, mak tak suka ke. Yang penting Allah suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mak tak suka, biar pergi lah. Kalau dia suka, Alhamdulillah. Dengan mak ni saya pesan pada semua kita, jangan krisis dengan mak. Tak betul. Redha je. Itu kalau satu ketentuan dia, terimalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau mak tak bagi balik, masalah saya tu saya balik. Kalau mak halau rumah, kalau mak kita halau daripada rumah, tu saya duduk di rumah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina, macam mana dengan mak? Baik. Pandai-pandailah ambil hati mak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik kena balik, wajib. Kena balik, wajib. Hambat kucing tu duk biak apa ni ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik kena balik, wajib kena balik. Kalau mak kalau balik rumah tak tidur pun tak apa. Yang penting balik. Balik tu jangan balik saja. Balik sikit-sikit. Apa-apa masalah Sayyidina Muhammad. Apa-apa tu masalah Sayyidina Muhammad, baliklah. Boleh goreng pisang ke, apa ni, cok udang ke, masalah Sayyidina Muhammad. Kotiau ke, mi rebus tulang ke. Semua ustaz yang favourite kita. Jadi buat balik lah. Lepas tu mak ayah ni jangan tak bagi. Setiap bulan kena bagi. Nak bila balik rumah mesti hulur sikit. RM10 pun tak apa. Jadi pasal kita tak pandai ambil hati tu. Sebenarnya hati kita yang kena bagi kat mak, baru mak bagi hati kita. Walaupun kita tak kaya, tapi kita ada hati. Faham tu? Dia dengan mak ni macam dengan guru pak. Mak buang antara mana pun, bukan boleh tinggal rumah, kena balik ya. Kena dia macam anjing. Anjing ni kalau tuan baling dia pun, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia lari kena baling kan, tapi dia patah balik. Main jaga tuan. Anjing jaga rumah ni, tuan baling pun masalah Sayyidina Muhammad, tetap dia balik. Jaga buat kerja dia, jaga rumah. Macam tu. Dengan guru pun sama. Bila ustaz marah, bukan kita pergi, bukan tinggal sekolah. Jadi kena duduk ngaji juga. Macam tu. Jadi dengan mak ni sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingin memohon pertolongan dan mendapat pendapat ustaz. Saya ingin bekerja, macam mana saya nak mencari seorang boleh menjadi guru atau mursyid dalam jalan mencuci diri, iaitu ilmu tasawuf, dan ingin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sebab sekarang ini hati saya ingin belajar tentang itu. Saya seakan tahu tempat di mana, tapi saya tak tahu jalan pergi ke tempat nak dituju.
Benar tak reti ni kena tanya Tuhan. Benar tak reti ni kena tanya Allah. Pasal apa kita nak tinggal Tuhan? Semayang hajat, semayang istikharah. Buat 2 hari. Semayang hajat, semayang istikharah. Semayang istikharah minta Tuhan pilih. Semayang hajat minta Tuhan tunjuk. Bila ada masalah, yang pertama sabar dulu. Yang kedua mayang. Banyak orang ni bila main masalah tak reti nak keluar dari masalah. Sedangkan Tuhan dah tulis lah. Tuhan dah sebut dah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mintalah pertolongan dengan sabar. Dengan sabar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sabar dan sembahyang. Sabar dalam menjalani masalah hidup. Lepas tu jangan tinggal Allah. Semayang hajat, semayang istikharah, semayang hajat, semayang istikharah. Sekurang-kurang dalam sehari semalam, sehari sekali. Kalau boleh buatlah berkali-kali dalam sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan suka kita semayang hajat. Tuhan suka kita minta kat dia. Kalau kita tak minta, Tuhan kata bakhil semua hamba aku ni. Maka Tuhan tak suka lah. Macam mana kita dengan orang bakhil? Tentu kita tak suka kan. Orang kedekut. Begitulah Allah lebih-lebih tak suka pada orang yang tak minta kat dia. Minta kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan suka. Bahkan Tuhan suka berminta ni berkali-kali. Dia panggil ilhah. Minta. Tu Tuhan suka. Itulah hikmah Tuhan buat masalah. Sebab Tuhan nak suruh kita balik kat dia. Sebab dia Tuhan. Tuhan ni yang paling dia nak kita dekat dengan dia. Jadi bila berlaku masalah, dekatkan diri dengan Allah. Tapi yang tak faham manusia, bila mana dia ada masalah, dia lari daripada Allah. Balik kat Tuhan balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu nak cari guru mursyid. Guru mursyid ni ada, cuma kena minta. Masuk dalam main hajat tu minta guru mursyid. Tapi kalau tak ada guru mursyid, selawat sebanyak-banyaknya. Sebab selawat itu menempati guru mursyid. Siapa-siapa banyak selawat, Nabi sendiri akan mendidik dia. Macam mana Nabi mendidik, nanti dia faham. Buat dulu selawat sebanyak-banyak, nanti dia akan faham macam mana Nabi mendidik dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antaranya, dia akan suka menghadiri kelas-kelas agama, kuliah-kuliah ilmu. Jadi situlah dia akan dengar pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ni, Nabi sebut tu. Sebab Nabi dalam tempoh 23 tahun Nabi diangkat sebagai Rasul, semua dalam tempoh 23 tahun itu ialah untuk umat dia. Semua pergi mengaji ya. Tentulah kita akan dapat perolehan, permasalahan kita diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan hadis yang pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nanti ada lagi lah, kita akan faham macam mana Nabi kita mendidik kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi, kadang-kadang saya terasa tekanan dengan anak saya baru berusia 3 tahun. Masa arwah suami saya ada, arwah selalu ikut hendak anak saya ni. Jadi sekarang ni arwah dah tak ada dan saya dengan anak tak dapat satu pun sen dari harta suami saya. Kadang anak saya mengamuk, nak beli macam mana. Saya hanya mampu doa, ya Allah, engkau bukalah hati madu saya yang hati madu saya dengan anak. Arwah suami jaganglah bahasa apa ni, merega, menzalimi saya. Dan saya tulis bergelok sikit, tak faham ni. Dia kalaulah manusia ni sebenarnya macam saya kata tadi lah, bila dia buat sekali mai hajat tak kesan lagi, dia Tuhan tak bagi. Bukan sekali, dia kena buat berkali-kali, beribu rakaat. Kena buat berkali-kali sampai jadi darah daging, baru Tuhan kurnia, baru Tuhan kabul, insya-Allah. Kalau sembahyang hajat tu tak mendaging lagi dalam diri kita, kita kata membuat 5-6 kali, tak ada apa-apa, Tuhan tak bagi pun.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bukan buat, dia kena buat sampai Tuhan bagi. InsyaAllah sampai dia kena buat sampai kita jadi kekasih Allah. Kekasih Allah, kekasih ni bila dia nak tak ada benda dia tak bagi, semua bagi. Kalau kita sebab dia kita kasih. Tapi kalau tak kasih, kita tak bagi. Tuhan tak kita beribadah, kita mayang hajat, sampailah mayang hajat tu jadi program yang wajib, program yang kita telah jadikan dia satu yang wajib atas diri kita sendiri. Yang wajib sehari semalam 5 waktu sehari semalam. Tambah lagi satu mayang hajat. Cumanya hak 5 waktu tu, hak tu Allah wajibkan. Satu tu yang Allah wajibkan. Mayang hajat yang kita wajibkan atas diri kita sendiri. Pasal apa kita wajibkan? Sebab kita fahamlah Tuhan bagi masalah, sebab Tuhan nak suruh kita mendekatkan diri pada dia. Buat mayang hajat tu, program mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tu minta, mengadu, mengeluh, merintih, menangis. InsyaAllah Tuhan bagi. Tuhan ni Maliki Yaumiddin. Dia pemilik hari pembalasan, semua dia punya. Mana benda yang Tuhan tak bagi, semua dia bagi. InsyaAllah. Buat. Yakin buat tu. Jangan duk selesai, jangan duk pitanya orang, jangan duk minta orang selesai. Orang tak boleh selesai, orang lemah. Macam kita juga. Minta tolong Allah. Allah dia bagi. InsyaAllah. Allahu Akbar. Jadi cuba belajar minta penyelesaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni bukan sekat sehari. Kalau beratus tahun sekali pun umur kita, buat sampai tu. Buat. Hari-hari buat. Macam anak ni, dia biasa. Biasa diberi kesenangan oleh ayah dulu. Salah Sayyidina Muhammad. Tu sebenarnya salah didikan. Lepas tu bila mana kita dah betul dah hari ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, betul balik ya. Jadi anak ni ajak balik, jangan bagi senang sangat, settle balik. Jadi nak ajak ni kena minta bantuan Allah juga, sebab hati kita duduk pada tangan Tuhan. Hati kita ni Allah yang adjust. Dia macam kita adjust apa, umpama kita nak volume derah ataupun pelan suara, tapi jangan duk faham tangan Allah tangan kita. Maknanya hati kita ni Allah yang menguasai semua. Dia minta dia, Tuhan tolong adjust anak aku ni, bagi dia hati gini. Lepas tu pergi cari tutup guru tentang mana, suruh buat ayat. Tu asbab. Ayat ni ayat doa, ayat penerang hati, ayat penawar. Tu guru tolong doa Ustaz, bagi anak-anak minum dengan minta tabarruk dengan berkat para ulama. Jadi insya-Allah buat. Lepas habis ayat buat, habis ayat buat. Ayat ni usaha, doa tu usaha, nanti Allah kabul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ada orang tanya tentang ayat Ma'ul Hayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Ma'ul Hayah ni ayat yang dikeluarkan oleh kami di darsa ni. Ayat yang dibacakan 30 juzuk Al-Quran. Alhamdulillah saya namakan ayat ni dengan Ma'ul Hayah, air kehidupan. Ambil daripada tabarruk cerita berkenaan dengan Nabi Allah Khidir AS. Bila mana Nabi Allah Khidir, dia nak umurnya panjang sebab dia dapat tahu akan diturunkan kepada Nabi akhir zaman suratul Fatihah. Jadi dia nak suratul Fatihah. Dia minta pada Tuhan. Bila minta pada Tuhan, Tuhan bagi jalan. Hang cari Ma'ul Hayah. Hang minum ayat tu, barulah aku akan panjangkan umur hang. Tuhan boleh bagi panjang umur, tapi Tuhan jadikan alam ini melalui jalan sebab. Sebab bila hang buat sebab, aku bagi. Jadi Nabi Allah Khidir pun cari jumpalah Ma'ul Hayah.
Ma'ul Hayah ni duduk atas satu gunung yang tinggi. Gunung ni gunung ni tinggi, masalah Sayyidina Muhammad bahkan disebut oleh orang-orang tempatan dan juga para ulama yang duduk di sekitar gunung ni. Jadi gunung ni gunung suci. Sebab orang naik atas gunung tu, orang nak buat jahat, semua gagal. Naik nak minum arak, kan naik apa, aku jatuh habis aku jalan. Mati. Sampai berlaku gempa bumi, akhirnya habis mati. Seluruh kerajaan pun keluar. Satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keluar satu siaran, siapa pun tak boleh naik dah. Begitu Allah menjaga tempat yang penuh barakah ni. Atas gunung tu ada air yang panas sangat, ada yang sejuk sangat, dan ada air biasa. Itulah Ma'ul Hayah. Dia ada tiga topak, 3 tasik. Itulah Ma'ul Hayah. Subhanallah. Jadi daripada sebab itulah Allah panjangkan umur Nabi Allah Khidir alaihi salam. Sampai Nabi Allah Khidir bertemu dengan suratul Fatihah. Lepas tu kita ni kalau nak buat ayak, nak buat ubat, menawar, celup jari telunjuk dalam ayak. Kita sendiri pun boleh buat. Jari telunjuk ni boleh ayak, bagi mencecah layak tu baca Al-Fatihah sekali hadiah pada Rasulullah. Lepas tu baca 11 kali selawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfaju bihil qurab wa tuqallahu bihil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin fasmi ala di kulli ma'lumin lak. Baca 11 kali. Lepas tu kita niat, Allah Tuhanku, dengan berkat Fatihah dan selawat yang aku baca ni, ya wahai Tuhan, tunailah hajat aku sekian. Saya ijazahkan amalan ini untuk semua diamalkan oleh para muhibbin dalam depan ataupun dalam live. Kita sendiri pun boleh buat, insya-Allah. Moga-moga Allah mempermudahkan kita memperolehi hajat-hajat dunia kita dan juga hajat akhirat kita. Buat ayat ni untuk anak. Minta Allah pelembut hati dia, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ayat ni orang tanya, campur dengan Zam-Zam ke? Diru'yah ke? Ayat ni yang diambil daripada sumber dia, sumber bawah tanah, mineral, masalah Sayyidina Muhammad, di tempat yang berdekatan dengan pondok saya ni. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita buat ibu ayat, baca 30 juzuk Al-Quran. Anak-anak kita, ustaz-ustaz baca. Lepas tu bila nak buat ayat ni, jadi kita pergi tuang dalam tempat pemproses ayat tu lah. Jadi keluar tu lah, dia panggil ayat 30 juzuk Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah sampai setakat ini Tuhan kabulkan beberapa hajat para muhibbin, iaitu contohnya macam sakit-sakit, gangguan dan sebagainya tu Allah kabulkan. Dan saya, masalah saya nak mencadangkan tuan-tuan semua, carilah ayat yang seperti ni. Ayat orang beli, hadut jual tu pakai ayat tak berkualiti. Ayat C master ke? Tu macam ayat longkang. Ayat C master ke? Kita minum ayat tu, ya Allah, ayat apa ni? Ayat tu yang apa tu? Betul harga dia murah. Sebab dia tak berkualiti. Jual murah, ambil mineral ya, ambil ayat apa ni, mesin ya. Kalau saya ni ayat daripada bumi. Bila campur pula dengan bacaan Al-Quran, Allah Sayyidina Muhammad, jadi penawar pada penyakit-penyakit. Kalau kita tak ada penyakit bohong, semua orang ada penyakit. Minum ayat ni kita ni, Allah Ta'ala, bagilah aku lega penyakit ni. Minta tolong Tuhan juga. Sebab ayat tu Allah yang bagi. Jangan duk percaya pada ayat. Faham? Ayat ni makhluk macam kita juga. Tapi Tuhan nak bagi lega, kena minum ayat. Allahumma salli ala sayyidina. Kita pun jual tak mahal, RM36 ya, sekotak. Jadi kalau mahal sangat, dia betul tu terlebih sangat pula. Saya tak suka macam tu. Jadi biar tak mahal sangat dan tak murah sangat. Biar orang boleh tumpang. Orang boleh guna semua. Jangan jual lebih. Tolong orang. Tolong kita, tolong orang. Ayat ni lah kami buat untuk kami membangunkan ekonomi pondok kami. Pondok ni baru nak naik, baru nak bangkit, masalah selamat. Itu tengah betul longkang. Jadi nak minta tolong muslimat ni.
Jadi kalau nak buat masjid longkang tak betul, melimpah bah habis. Jadi tengah dia buat longkang hari ni harga dalam 50,000. 50,000. 50,000. Dia kos longkang tu tengah dia buat. Minta muslim dan muslimat masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak menyumbang untuk wakaf berperpanjangan ni, dia memang tengah dia buat masjid, tapi dalam tempoh 2 minggu ni saya nak minta muslim muslimat tolong selesai untuk pasarana masjid ni, iaitu longkang di sekitar kawasan ni. Jadi bila tak betul longkang habis, melimpah ayak masuk dalam kelas, habis masuk asrama habis. Jadi nak betul longkang pula. Jadi saya minta insya-Allah moga-moga kita Allah kabulkan. Hak nak beli ayak, hak nak menyumbang. Jadi wakaf ni dalam 2 minggu ni, dalam minggu kalau tuan-tuan menyumbang dalam 2 minggu ni masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita KIV start masjid. Sebab masjid ni tak boleh buat apa lagi. Sebabnya kerana PKP. Semua dia lock start. Engineer, arkitek dia lock start. Kontraktor nak main tengok dia lock start. Lock start ni tutup. Tutup lah ni lock start. PKP, Temco. Jadi dalam tempoh ni, mula pada hari ni sampai 2 minggu akan datang, jadi sumbangan tuan-tuan tu dalam tabung masjid, dalam tabung dan infak masjid tu kita guna untuk memperbaiki persekitaran yang ada supaya tak melimpah lagi, tak masuk asrama. Asrama bukan melok dah, masuk ayak pula berenang dalam asrama tu. Jadi habis kesian anak-anak masalah Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah. Okey, jadi tujuan untuk kita tolong orang Islam dan mereka pun boleh tolong kita pula. Jadi win-win lah, sama-sama membantu dalam perkara kebaikan, insya-Allah. Cuma nanti saya bagi tadi tabung tu ialah tabung masjid juga lah, Lina. Tabung masjid juga, infak masjid juga. Cumanya daripada hari ni 2 minggu yang akan datang, jadi kita inilah tabung untuk longkang, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tadi tolong masuk dalam grup ni, dalam live ni, iaitu akaun tu untuk mudah-mudahan jadi wakaf berpanjangan, dan boleh bagi juga lah duit yang tak elok. Dividend apa semua tu boleh bagi. Dalam tempoh 2 minggu ni duit yang masuk tu semua untuk wakaf umum ni, insya-Allah. Dia perkara ni dia masuk dalam ma la yutimmul wajib ila bihi fahuwa wajib. Benda yang tak sempurna melainkan dengan benda yang tak sempurna wajib melainkan dengan dia, jadi benda nak menyempurnakan wajib itu jadi wajib. Faham tak? Nak buat masjid tapi masalah kawasan teruk, jadi hak nak perbaik tu jadi wajib balik, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengenai upah bagi orang yang menyembelih binatang korban atau yang bertugas melepah binatang korban, bolehkah mereka mengambil upah di atas daging korban tersebut? Mohon pencerahan. Tak boleh. Dia ni kalau daging ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 7 tumpuk tak boleh bagi 8. Hak masuk tu 7 tumpuk. Nak ambil 8 bagi kat dia, tak boleh. Tak boleh. Jadi pihak yang menguruskan korban ambil duit lain untuk bagi kepada orang yang mengurus korban. Contohnya korban ni dalam 400, dalam 450, ambillah 480. Mana hak ni lah untuk urusan yang berkaitan dengan korban, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi urusan tu korban ni, maka nak beli tali kan, nak upah orang sembelih, dalam tu lah. Jangan duk ambil daging tu upah kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, orang tanya, ana dah mimpi ustaz pakai serban putih. Serban pakaian lah, pakaian. Kalau kita mimpi orang berpakaian putih, serban ke, baju ke, jubah ke putih, tu maknanya Tuhan nampak kata agama dia elok. Faham tak? Kadang kita mimpi ayah kita mimpi kawan kita mimpi adik kita mimpi ustaz kita, putih semuanya.
tu maknanya kalau putih sepakaian berarti agama dia elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Taib. Masalah berkait dengan penyakit yang tak berubat. 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang tanya, Ustaz, makan habatus sauda tu berubat tak? Makan habatus sauda tu berubat tak? Nabi kata, habatus sauda syifa min kulli da' illal maut. Jadi syifa habatus sauda ni dia ialah penyembuh daripada semua penyakit, syifa, penawar bagi semua penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Dia mengubat semua penyakit kecuali mati. Kecuali mati. Nampak ada yang riwayat kedua, kecuali mati dan tua. Makan habatus sauda tak tua, makan Melaka. Makan habatus sauda tapi tua juga. Mati pun mati, tua pun tua. Hal lain semua insya-Allah. Cuma niat kerana apa? Niat ni, niat kerana kita nak buat ibadat. Saya pernah jumpa dua orang tua. Sama-sama tua. Orang tua ni, saya tanya, Tok Tih umur berapa? Dia kata, Tok Tih ni hidup zaman kelam. Zaman kelam. Zaman dia panggil zaman kelam. Kelam ni orang Kedah kata gelap lah. Zaman gelap. Zaman gelap ni pernah berlaku langsung zaman orang tua-tua dulu. Maknanya, cerah menerang, tiba-tiba gelap gelemat macam malam. Ayam pun masuk lau. Itu zaman gelap. Macam kita esok ni, macam kita esok zaman kalau umur kita panjang. Orang tanya, Pak Long umur berapa? Pak Long Pak Long hidup zaman COVID-19. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zaman kelam tu. Ayam masuk dalam reban, dalam lau ayam balik. Gelap macam malam. Jadi dia kata kalau ikut IC 92. Kalau sebab IC ni dulu tak ada IC. IC ni baru bila kerjaan baru mula buat, baru umur dia mula. Sedangkan dia sebelum tu lagi. Berarti dia lebih tua daripada 92. Orang tua. Dia kata, Ustaz nak tahu tak tua tu apa? Ustaz tahu lah tu. Tua ni dia kata, ni tangan kita ni, kulit ni, cuba Ustaz buat tengok. Ustaz sakit tak? Buat yang ni. Kuti kulit. Tak sakit tu teh. Ustaz tak tua lagi. Kalau tua ni, kita kuti kulit tak sakit. Ni Tok Tih tak sakit dah ni, tak sakit dah dia kata. Tengok, pasal apa tak sakit? Dah landok dah. Sakit apa pegang lah. Jumpa lah orang tua dengan kawan dia. Kawan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata aku, Ustaz, tak tolong doa Ustaz. Saya ni Ustaz, dalam minggu depan nak pergi buat operation. Operation ni Ustaz ni, dan orang kata jantung. Nak pergi buat operation tu. InsyaAllah. Moga-moga Allah bagi mudah tak Pak Noh, saya kata. Orang kawan dia kata, hang nak pergi operation pula. Macam hang tak operation pun tak apa dah, lama-lama mati juga. Kata orang tua ni. Kalau aku jadi macam aku tak pergi operation, nak mati, tunggu mati je lah. Dua pendapat berbeza. Hak ni nak pergi buat operation, hak ni nak tak mau buat operation. Penituk ni Pak Ngah ni kata, aku bukan apa, aku nak pergi operation, harap-harap aku sihat, aku nak semayang lagi, aku nak buat ibadat lagi. Betul tak? Betul. Hak ni makam lain, hak ni makam lain, hak ni makam tak mau berubat, hak ni makam nak berubat. Ikutlah makam tak mana. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Tuhan nak bagi sihat, Tuhan suruh berubat. Sampai hari mati pun pi hospital berubat. Naik atas katil berubat sebab nak ambil pahala terakhir. Ikut level lah, ikut makam lah. Jadi kalau kita, masalah Sayyidina Muhammad, nak makan habatus, apa bagi Nabi suruh makan? Habatus sauda syifa min kulli da'. Habatus sauda ni campur dengan susu. Cuma jaga-jaga. Kalau dah makan nasi dengan ikan, jangan minum susu. Nanti jadi penyakit hak putih tu apa? Sopak tu. Jangan. Satu bahaya ni makan kedai clean. Bukan kedai clean, gulai dia buat daripada, dia bukan pakai santan, dia pakai susu. Ikan pula.
Jaga-jaga makan kasih kanak. Jaga-jaga. Tanya dulu kalau nak makan, tanya dah. Pergi temu ramah bos je. Apa ni gulai ni bersusu ke santan? Kalau dia bersusu, I'm so sorry, saya tak makan. Assalamualaikum. Pergi. Faham tak? Okey, jadi habatus sauda minum dengan susu. Jadikan amalan nak tidur malam. Susu mana? Bukan susu tin tu. Susu tin tu bukan susu. Susu pekat tu. Hak tu gula. Cuma orang panggil susu. Dia berlakon kata dia susu. Sebenarnya dia bukan susu. Dia ialah gula. Dia menyembunyikan diri dia. Dia bohong kita. Sebenar susu mana? Hak tu. Hak yang susu tepung tu. Lepas tu susu hak dalam kotak, dalam TS orang jual di kedai tu. Hak tu susu lah. Hal lain jaga. Jangan. Jadi habatus sauda syifa min kulli da. Buat jadi amalan kita. Kalau habatus sauda ni, minyak habatus sauda pun baik. Habatus sauda sendiri pun baik. Baik. Jadi adakah kita dikatakan orang berubat? Sebenarnya dia duduk tang niat kita. Ni aku buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang termasuk orang yang ketak berubat ni sebenarnya ialah orang yang makan ubat tapi tak pegang kata ubat bagi lega. Termasuk orang yang penyakit, orang yang sakit tak berubat. Faham? Sebab sakit itu bukan ubat bagi lega. Yang bagi lega yang menyembuhkan Allah. Termasuk dalam orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sakit tak berubat masuk syurga tanpa hisab 70,000 orang, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang sunat isyraq. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat isyraq ni sembahyang yang kita sembahyang lepas matahari naik 20 minit. 15 minit hingga 20 minit. Jangan matahari naik, jangan kita sembahyang waktu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu yang tulis di kalender tu, waktu terbit matahari. Dia kena campur 15 minit ataupun 20 minit barulah sembahyang sunat isyraq. Jadi kalau kita naik ke atas sembahyang waktu matahari tengah naik, jadi hak tu dilarang oleh Rasulullah sebab syaitan ni dia tanduk dia tu akan naik sekali dengan matahari tu. Di mana-mana orang yang sembahyang ketika tu dia anggap menyembah dia. Jadi jangan sembahyang waktu tu, sembahyanglah lepas daripada tu 15 minit hingga 20 minit daripada waktu naik matahari tu dia panggil waktu matahari sudah naik kadar segalah dalam bahasa kitab. Jadi barulah sembahyang sunat isyraq. Tadi aku sembahyang sunat isyraq kerana 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu barulah sembahyang duha. Saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pada pendapat ulama katakan syuruk tu duha juga. Tak apalah. Jadi sembahyang sunat isyraq, jadi kita dah sembahyang duha lah. Pun boleh pakai pandangan tu. Kalau kita tak mau pakai pandangan tu, kita pakai pandangan isyraq tu lain dengan duha. Buat isyraq dulu lepas sembahyang sunat duha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni minta nak menghilangkan masalah ala sayyidina Muhammad, perasaan gemuruh dan lancarkan lidah ke masa-masa perbicaraan di mahkamah. Baca ayat yang saya pernah bagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al. Sambung. Sampai Quran ni. Sambung. Apa ni apa? Waj'alni min ladunka sultanan nasira.
Baca ayat tu. Semua surah apa tu cari balik lah. Baca bila nak ceramah, bila kata gemuruh ni dia gementar. Kadang-kadang kita tahu kata hadis yang Nabi yang disebut, yang perkataan yang ulama sebut, as-su'alu miftahul ilmi, bertanya itu kunci ilmu pengetahuan. Bila nak tanya ketak dup macam nak cabut jantung. Jadi mungkin jantung tu macam ni apa? Duk goyang macam tu. Kuduk. Silap satu bulan tumbang mati apa. Nak tanya satu soalan mati. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca tu. Jadi amalan, Rabbi adkhilni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhal wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alhu min ladunka sultanan nasira. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak pergi bicara mahkamah tu, baca sepanjang naik kereta tu, baca pergi. InsyaAllah. Dan siapa-siapa gemuruh, jadi ayat ni jadi ayat amalan setiap lepas sembahyang. Lama-lama darah gemuruh tu hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ceritanya begini, ketika solat subuh imam hampir terlupa doa qunut, tapi imam dah tertunduk macam nak rokok, tapi bangun buat balik buat doa qunut. Makmum ternampak perbuatan tersebut, mohon pencerahan. Satu ya, dia ni jangan tunduk sekurang-kurang rokok. Rokok yang paling sempurna di kita tu ni kita punya kaki bagi tegak macam tu. Lepas tu kepala kita ni macam tu. Maknanya kepala kita dan belakang kita ni sama. Kalau buat turun bola, dia turun ke kepala, dia tak turun ke badan. Mana tu rokok yang sempurna. Jadi sekurang-kurang rokok ni, masalah Sayyidina Muhammad, sekurang-kurang rokok ni jangan tunduk sekurang-kurang rokok. Mana kalau sekurang-kurang rokok ni, maknanya sekali balik try lah sekurang-kurang rokok macam mana. Mana sampai kaki sampai tangan di lutut tu. Dia sampai tangan di lutut sekurang-kurang tu. Mana kita sampai tahap tu, naik balik, baca qunut, batal sembahyang dia. Sepatutnya dia terus ya. Bila mana dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia terlupa qunut, terus baca qunut lah. Teruskan sembahyang sampai sebelum bagi salam, sembahyang baca sujud pada ketika tu sujud sahwi, iaitu sebelum memberi salam sujud 2 kali. Bacanya Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak la yanamu, yang tidak tidur dan tidak lupa, tidak alpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kalau jadi makmum, imam dah turun tak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak baca qunut, jangan baca qunut, batal pula sembahyang kita. Tengok imam tak baca, kita baca, batal sembahyang kita. Sebab kita ikut imam. Sekali bila mana kadang-kadang imam ni dia qunut lupa, sahwi pun lupa juga bagi salam pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam ni qunut lupa, sahwi pun lupa. Kita macam mana? Sujud sahwi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni amalan ni saya nak bagi amalan orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan bagi orang yang ada hajat yang besar. Hajat kecil jangan buat. Ni hajat besar. Kalau ada hajat besar, buatlah. Kaifiat ni sangat mustajab. Alhamdulillah. Pengalaman yang saya bagi kepada kawan-kawan, maka semua yang buat Allah kabulkan hajatnya. Alhamdulillah. Segi fikir kata mustahil, tapi Allah bagi dengan asbab ni. Jadi siapa-siapa yang ada hajat besar, buat kaifiat ni. Sembahyang hajat ni macam biasa 2 rakaat, tapi waktunya pukul 3 hingga pukul 4 sahaja.
Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rakaat pertama baca 10 kali qul ya ayyuhal kafirun selepas baca Fatihah. Kemudian rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad 10 kali selepas baca Fatihah. Selepas itu semayang 2 rakaat sampailah memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat takbir lagi sekali. Tengok. Allahu Akbar, sahaja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala dalam hati ni. Jadi kita pun Allahu Akbar, sujud. Dalam sujud tu baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lepas tu baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Lepas tu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar 10 kali. Lepas tu baca Iqra' bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai habis. Lepas tu minta. Minta ni kalau ada doa Arab baca, tak ada doa Arab baca Melayu, minta dalam hati. Berbicara dengan Allah dengan hati kita. Minta Allah kabulkan. Lepas selesai kita minta, tengok Ustaz, bangkit balik. Allahu Akbar. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mengangkat takbir sujud syukur itu dalam keadaan duduk. Memberi salam pun dalam keadaan duduk. InsyaAllah amalan tu saya ijazahkan. Ijazah ni maknanya saya ambil daripada guru, saya bagi balik. Saya hantar, tu mana ijazah. Kalau siapa-siapa yang masalah saya nak ikuti rekaman pun valid, amalkan. Dia sudah mendapat ijazah ammah untuk diamalkan. Orang yang dapat cara secara live ni dapat ijazah khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ijazah ni makna izin beramal. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu siapa-siapa nak bagi pula ke orang lain pula, sebar-sebarkan ilmu Tuhan ni. Insya-Allah. Cuma satu ya, dia kena habaq. Hak ni kami ambil daripada guru kami. Maknanya kami ambil daripada guru kami. Tu maknanya, tu makna jangan itu dia mengalir barakah balik. Mengalir barakah guru-guru kita sebelum ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, macam mana kita ikut imam yang tak baca bismillahirrahmanirrahim ataupun tak baca qunut? Boleh tak ikut? Boleh. Tapi sunat kita qada. Sunat kita qada balik sembahyang. Kalau ikut imam tu sembahyang zuhur, ikut boleh. Dapat pahala berjamaah. Tapi sunat kita qada balik. Pasal apa? Sebab masalahnya masalah batas sembahyang tu tak sama. Kita mazhab Syafi'i, masalah Sayyidina Muhammad sentuh perempuan batal. Mazhab depa sentuh perempuan tak batal. Mungkin dia sentuh isteri dia tadi, dia sembahyang. Jadi kita jangan tanya. Jadi jangan tanya pula. Assalamualaikum Tok Imam. Tok Imam ada sentuh bini tak tadi? Tak tanya. Ditanya lagi dia mengamuk pula. Tak tanya. Jadi kita ni syarat kita kata masalah Sayyidina Muhammad sunat qada, bayang qada. Bayang qada zuhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana orang azan? Apakah hukum orang azan salah sebutan dan tajwid serta tak cukup nafas? Selain itu dia tak mahu serahkan tugas azan kepada yang lebih berhak. Baik. Dia apa segala pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa segala pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sebut betul ada pahala. Sebut tak betul tak ada pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu je. Lepas tu tak cukup nafas sebab macam mana? Cukup nafas tu tak berlagu-lagu. Ada orang bang hayya 'alas solah, berhenti.
Pasal habis nafas, lepas tu pula. Tak payahlah. Hayya 'alas solah pun ti. Hayya 'alas solah. Tu teruk sangat tu. Jadi habis nafas kerak sudah lah. Tak pasal masalah. Orang tak nak nafas boleh bang. Tapi cukup nafas dia. Tapi azan ni dia mesti orang yang suara yang sunat suara sedap. Suara sedap. Tapi kalau suara tak sedap, macam mana? Jangan hinakan orang bang. Suara dia, ya Allah, hampa tahu ada itiang yang kepala panjang tu, macam suara dia. Suara bang tu macam suara itiang. Ang tu murtad. Keluar dari Islam. Tak boleh menghina orang bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu macam mana nak ijaz ni? Ijazah masjid lah. Ijazah masjid lah ijaz. Benar ni boleh ijaz. Tak selesai bincang, pergi majlis agama. Benda semua ada penyelesaian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengejek orang azan, hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang ni, dia pernah kutip duit untuk sedekah pada Rohingya. Saya dah tetapkan tarikh sampai tarikh tertentu saja. Dia kutip duit untuk Rohingya. Mana untuk isu Rohingya hari itu. Tapi persoalannya, ada RM200 yang masuk dalam akaun dia, tiba-tiba dia sedang. Duit tu macam mana? Pergi cari orang Rohingya kot ni. Banyak orang Rohingya kan. Ada kerja-kerja tu tanya, orang Rohingya kah? Ambil duit bagi dia. Sama lah macam kita bagi dekat sana juga. Itu dia panggil amanah. Selagi mana ada orang Rohingya, kita boleh bagilah. Allah, jangan gunakan kita. Benda yang bukan hak kita, jangan guna. Jangan guna. Kita guna hak-hak kita ya. Kalau kita tak pasti, hak aku ke hak siapa? Bukan hak aku lah, jadi hak orang. Jaga tu amanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat sekat tu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi esok saya sambung menjawab soalan-soalan yang masih beraki. Hak lama-lama saya tengok balik ni. Jadi mana-mana yang baru ada soalan, jadi nantilah insya-Allah kita ikut mana yang dahulu didahulukan. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana كما نوّرت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك